Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, saudara-saudara semua yang saya amat hormati. Berkaitan dengan beberapa episod, beberapa siri, cerita dan berita tentang rasuah yang kita sudah dengar sebelum ini. Berlaku di mana-mana bahagian di seluruh Malaysia, di Semenanjung, di Sabah, di Sarawak. Saya percaya memang ada saja berita tentang rasuah yang kita dengar. Dan siapapun yang terlibat, pemimpin-pemimpin politik, bekas menteri ke ahli parlimen ke siapa sajalah yang terlibat di dalam apa-apa skandal rasuah, aktiviti rasuah ini perlu dikenakan tindakan undang-undang. Pada akhirnya satu kejutan di mana kenyataan yang menyebut wang RM79 juta dan juga dikaitkan dengan nama seorang pemimpin yang terkenal di dalam kalangan kepimpinan kerajaan hari ini, yang saya juga boleh katakan sekutu di dalam Pakatan Harapan, ataupun mungkin saya boleh katakan kawan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim, yaitu Lim Guan Eng. Berkaitan dengan kes terowong Pulau Pinang, SPRM tak sentuh sebahagian wang RM79 juta, kenyataan daripada Zarul Ahmad. Saya tidak pasti dan saya tidak tahu sejauh manakah perkara ini, maksud saya, adakah ini benar-benar melibatkan ataupun satu kesalahan yang melibatkan nama Lim Guan Eng. Nah, apapun saya pasti ada jalan penyelesaiannya yang boleh memuaskan hati netizen dan penyokong-penyokong PH terutamanya. Seorang bekas pengarah memberitahu Mahkamah Session bahawa SPRM langsung tidak menyentuh peti besi yang menyimpan sebahagian wang RM79 juta hasil penjualan lot tanah di Pulau Pinang. Datuk Zarul Ahmad Muhammad Zulkifli berkata, demikian ketika perbicaraan kes yang dihadapi bekas Ketua Menteri Pulau Pinang, Lim Guan Eng, yang berdepan dua pertuduhan meminta dan menerima suapan berkaitan projek terowong dasar laut di negeri itu bernilai RM6.3 bilion serta dua kes pelupusan tanah kerajaan negeri menceca RM208.8 juta. Zarul Ahmad 66 berkata, SPRM tidak menggeledah peti besi itu, sebaliknya hadir ke pejabat untuk menyita beberapa dokumen ketika menyiasat kes dihadapi Guan Eng. Ketika pemeriksaan semula oleh Timbalan Pendakwa Raya Mahathir Jumaat, saksi pendakwaan ke-23 itu berkata, wang RM79 juta itu diterima daripada mendiang Datuk Eo Siu Keng berhubung penjualan lot tanah antara tahun 2013 dan 2017. Ketika SPRM datang, sebahagian daripada 79 juta itu memang ada dalam peti besi. Cuma mereka tidak menggeledahnya. Nah, saya berkaitan dengan RM79 juta ini, adakah ini adalah wang suapan kah, wang yang dicuri kah, atau sebenarnya wang ini adalah wang yang disimpan? Dan kenapa melibatkan nama Lim Guan Eng? Mengikut pertuduhan pindaan pertama, Guan Eng didakwa sebagai Ketua Menteri Pulau Pinang menggunakan kedudukannya untuk menerima suapan 3.3 juta bagi membantu syarikat milik Datuk Zarul Ahmad Muhammad Zulkifli dilantik untuk melaksanakan projek pembinaan jalan-jalan utama dan terowong di Pulau Pinang bernilai 6 bilion lebih. Nah, kalaulah ini boleh membuktikan Lim Guan Eng bersalah, adakah beliau akan ditangkap masuk penjara? Nah, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati, di saat usia Mahathir yang orang kata sudah ke penghujungnya, walaupun kita tahu ajal dan maut itu
bukan manusia yang tentukan, tetapi ramai yang berkata Mahathir kini sudah berada di penghujung usianya. Kita berharap Tun Mahathir dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat sahaja. Tapi ada satu berita, sekali lagi pengakuan Tun Mahathir yang menarik perhatian ramai orang untuk memberikan pandangan dan komen. Dalam satu artikel berita di mana Tun Mahathir, jika saya jadi PM lagi, saya akan hapuskan larangan 3R. Menurut artikel yang dikongsikan oleh Malaysia Kini bertarik 19 Mei 2025. Pada masa yang sama, saya melihat dalam satu FB page caption ataupun respon kepada kenyataan Tun Mahathir daripada FB page Friends of Pakatan Harapan. Buang tebiat di penghujung nafas adalah sangat dangkal dan tidak bertanggung jawab bagi seorang bekas Perdana Menteri untuk mencadangkan penghapusan larangan 3R. Kenyataan seperti ini bukan sahaja memperlihatkan kejahilan terhadap sensitiviti rakyat berbilang kaum dan agama di Malaysia, malah menunjukkan betapa beliau sanggup menggadaikan keharmonian negara demi kepentingan politik pribadi. Apakah beliau tidak sadar bahawa isu kaum, agama dan institusi diraja adalah tiang utama kestabilan negara ini? Dengan menghapuskan larangan ini, adakah beliau mahu membuka pintu kepada ucapan kebencian, penghinaan terhadap raja-raja Melayu dan perpecahan antara rakyat? Ini bukan suara negarawan, ini suara seorang yang hilang arah, terdesak dan sanggup membakar dam negara demi kekal relevan dalam politik. #Sang Saka Tua. Mungkin kita pernah mendengar Mahathir kini sudah tidak ada harapan lagi untuk menjadi Perdana Menteri. Tidak ada harapan lagi untuk menjadi relevan di dalam kancah politik yang semakin panas hari demi hari, yang semakin moden. Ada yang kata Mahathir kritikal dalam keadaan politiknya, tidak lagi mampu untuk menjadi PM. Tapi kenapa hasrat Mahathir ataupun kenyataan Mahathir berkata, jika saya jadi PM lagi? Maknanya adakah Mahathir sebenarnya mempunyai niat untuk menjadi PM lagi, untuk bertanding pada PRU16 nanti? Bekas Perdana Menteri 2 kali Dr. Mahathir berkata, dia akan memasukkan hukuman berkaitan isu 3R, kaum, agama dan institusi diraja sekiranya kembali memegang jawatan itu. Mahathir yang akan mencecah usia 100 tahun pada 10 Julai berkata, langkah itu adalah perkara pertama yang akan dilakukan jika dia diberi peluang memimpin negara sekali lagi. Saya mesti tahu apa yang rakyat fikirkan. Kalau mulut mereka ditutup, mereka mungkin berfikiran buruk terhadap kamu. Tetapi kamu pula rasa semuanya baik-baik saja. Katanya dalam sesi dialog semasa pelancaran bukunya di Putrajaya. Jadi saya tidak mau cakap banyak melalui kenyataan artikel ini saja, yang berkata sekali lagi, kalau saya jadi PM semula, minta dijauhkan Tuhan. Saya tahu beberapa perkara betul, perkara yang perlu saya lakukan. Walaupun saya bukan PM, jika kerajaan kini sudi mendengar orang tua ini, saya sedia berkongsi beberapa idea. Nah, pertama, dengan kenyataan Mahathir ini, adakah beliau boleh dikenakan tindakan undang-undang kalau perkara ini membawa kepada penghasutan? Dan kedua, dengan kenyataan sedia berkongsi beberapa idea dengan kerajaan terkini, adakah beliau sebenarnya mahu bekerja sama dengan Anwar ataupun mempunyai kesediaan untuk bekerja sama dengan Anwar Ibrahim? Saudara-saudara, berkaitan dengan ini, apa komen Anda?